Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan beri penerangan sedikit mengenai bagaimana untuk mengenai ni subjek seni visual. Okey, seni visual 970. Okey, daripada pengajaran kita dalam SEM 1, SEM 2 dan juga SEM 3. Okey, bagi pelajar-pelajar SMK Tersadun mungkin ada yang dah kenal saya. Okay, nama saya Cikgu Muhammad Hafiz. Okay, Ben Suhaimi, panggil Cikgu Hafiz sajalah. Okay, jadi saya akan beri sedikit taklimat. Okay, sukatan pelajaran baru untuk STPM 970 Seni Visual. Okay, di mana sukatan pelajaran seni visual yang baru ini digubal untuk menggantikan sukatan pelajaran seni visual yang sedia ada yang dahululah pada tahun 2012-2013 dulu, dah lama dah. Okay, dah bertukar menjadi modular untuk SEM. Dulu terminal, belajar setahun setengah baru periksa. Okay, melalui sistem pemeriksaan yang baru ini, pengajian di tingkatan 6 akan dibagi kepada 3 penggal dan calon akan memiliki pemeriksaan pada setiap akhir penggal. Okay, dipanggil semester sekarang ni. Dulu masa mula diperkenalkan sistem modular dipanggil penggal. Sekarang dipanggil semester. Semester 1, semester 2 dan juga semester 3. Okay, sukatan pelajaran ini adalah bertujuan untuk memberi pendidikan yang dapat membentuk pelajar yang berpemikiran kreatif, inventif, inovatif, critical, analytical dan scientific, serta berpengaruh dalam proses menyelesaikan masalah terhadap penghasilan penampilan dan apresiasi karya seni. Okey. Kemudian sukatan pelajaran ini dapat mengembangkan aspek pengetahuan pengembangan. Oh, apa tu? Saya tak nampak sebab ada gambar saya kat situ. Okey. Seterusnya, kandungan yang terdapat dalam subjek seni visual ni. Okey, kandungannya terbagi pada 3 komponen. Okey, iaitu semester pertama kita akan belajar aspek teori. Okey, kita akan belajar pada aspek teori. Ini adalah SEM 1. Semester 1. Okey, wajarannya kat sini ada wajaran markahnya adalah 40%. Okey, 40% salah SEM 1 ni teori. Teori apa dia? Teori ni belajar teori seni lah. Kalau macam yang pernah ambil seni dulu yang masa belajar apa itu aspek apa prinsip rekaan, asas seni reka, catatan, lukisan dan sebagainya lah. Okey, jadi kita tak ada objektif macam dulu. Kita perlu jawab menggunakan struktur dan juga isi. Okey, kemudian untuk semester yang kedua lebih kepada aspek praktikal. Okey, ini semester 2. Okey, ini semester 2. Okey, untuk semester 2 35% wajarannya. Okey, apa dia? Itu lebih kepada lukisan yang menggunakan media kering seperti pensel, pen, marker, pensel, warna dan sebagainya. Benda-benda media kering lah. Dia tak guna cat air, tak guna cat poster, tak guna cat minyak dan sebagainya. Kita hanya menggunakan pensel, pensel warna, pen. Okay, media kering lah. Okay, jadi kita lebih kepada belajar teknik-teknik dalam lukisan. Yang ini tak ada bacaan lah. Lukis kerjanya. Jadi yang mana yang tak pandai melukis, bila masuk SEM ni, bolehlah lukis. Daripada lukis orang lidi, bolehlah jadi orang kayu pula. Daripada orang lidi, boleh jadi orang kayu kan. Sebab 2 bulan, 3 bulan je belajar. Kalau nak pandai lukis badan yang berotot, kena makan tahun-tahun. Okey, kemudian 25% ini semester SEM 3. Okey, aspek penyelidikan. Okey, penyelidikan SEM 3. Okey, 25% dia punya wajaran. Kecil je, tapi kerja dia berat. Kemana apa? Lebih kepada kerja khusus seperti membuat folio. Masa SPM dulu, saya pernah ambil SPM, dia buat folio. Okey, cuma bezanya ialah di sini kamu perlu buat pameran daripada hasil kerja kamu. Tak ada belajar langsung, tak ada buat teori, tak ada ABC apa. Kita fokus pada masuk je SEM 3, terus buat kerja khusus, buat folio, buat kerja final, okey, dan buat pameran. Nanti kita lihat macam mana cara dia. Okey, terdapat 3 semester. Okey, setiap semester belajar sesuatu yang berbeza. Okey, teori seni semester pertama, yang semester sekarang ni, 40% pelajaran tu.
memberi fokus kepada pengetahuan kefahaman pelajar terhadap pengertian dan peranan seni visual, aspek forma dan kritikan seni. Unsur pemikiran kreatif dan intelektual terhadap konsep, bahasa, makna dan fungsi seni visual yang diperjelaskan. Okey, dia banyak tengok buku lah senang cakap. Okey. Kemudian yang kedua, lukisan SEM 2 lah. Okey, SEM yang kedua pula dah tak sentuh dah bab teori-teori. Kita lebih kepada lukisan macam saya terangkan tadilah. Okey, lukisan dalam pengkaryaan dan juga perekaan. Apa itu pengkaryaan dan perekaan tu nantilah. Siapa yang ambil seni nanti saya akan terang lebih detail. Okey, apa itu dia? Merupakan kerja praktikal yang dapat memberi kemahiran asas dalam penghasilan karya. Pengajian kelukisan adalah lebih tertumpuk pada kajian setting. Setting tu tulisan yang ada depan mata, kita set kat depan. Contoh set sarapan pagi, set minum petang, alatan sukan, apa dia lagi? Buku-buku ke alatan untuk belajar ke. Benda tu ada kat situ, ada pen, ada pensel. Kalau set minum pagi contohnya ada cawan, ada piring, ada sudu. Lepas tu kat situ ada karipap, lepas tu ada kain, lepas tu ada teko, lepas tu ada teh ke macam mana. Ada set dia. Jadi kena lukis benda tu. Itu setting. Dan juga gubahan. Gubahan ni lukis dia bagi satu objek dan ubah jadi, contohnya dia bagi karipap, ubah jadi handset. Macam itulah gubahan. Okey, lebih detail nanti saya akan detail masa dalam kelas. Okey, yang ketiga, projek kajian seni visual. Ni lebih kepada projek khusus yang berteraskan kepada penyelidikan. Bidang pengajian terbagi pada dua aspek, iaitu pengkaryaan dan juga perekaan. Dia akan bagi dua soalan nanti, APM akan keluar soalan. Kita akan berbincang dan kita tengoklah mana yang kamu rasa mudah, kamu pilihlah antara dua soalan tu, sama ada perekaan ataupun perekaan. Tak apa, nanti saya baiki. Okey. Okey, dalam SEM 1 ambil kita nak kena belajar, ni subjek dia lah. Ini dia punya syllabus dia. Apa yang kita perlu belajar ialah dari segi pengkaryaan, seni halus, catatan, seni cetak, arca. Okey. Banyaklah sejarah dia, sejarah catatan, sejarah dan sebagainya lah. Banyak belajar sejarah. Boring jugalah. Teori ni agak memboringkan sikit lah sebab membaca kan. Okey, kemudian perekaan. Perekaan ni belajar benda macam grafik, komunikasi visual, laman web dan sebagainya yang ada kat sini lah. Okey, ada bentuk teknologi industri keramik. Semua ni pembacaan. Semuanya ada dalam buku. Semua dalam buku lah. Kita guna buku ni lah. Okey. Tu boleh baca lah. Slideshow ni saya ada share dekat channel. Okey, dekat channel tu. Boleh tengok sendirilah. Okey, buku yang digunakan semasa SEM 1. Seperti yang tadi saya tunjuk. Ni buku yang tadilah saya tunjuk tadi. Pause sekejap tadi. Ni buku rujukan. Buku yang kita rujuk. Yang dihasilkan oleh bekas cikgu yang dah bersara, iaitu Nur Azmi bin Hashim. Okay, dia antara dulu dia penggubal soalan STPM seni visual. Jadi apa yang buku yang dia buat ni, kalau kita rujuk insya-Allah boleh pakailah selama saya ajar ni, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Boleh pakailah buku ni. Jadi yang mana tak ada buku ni boleh dapatkan, nak beli boleh, ada juga penjual yang nak jual ataupun boleh dapatkan pada sini kamu lah. Nanti saya boleh kontak sini. Siapa nak jual ke, nak bagi ke, nak sedekah ke, terpulang lah. Tanyalah sini kalau boleh bagi buku tu. Okey, kemudian buku lembaran praktis. Buku lembaran praktis ni untuk latihan lah. Okey, buku latihan yang digunakan. Okey, ni dalam buku latihan ni, ni ada yang ni. Ni lah dia soalan-soalan dia. Latihan soalan dia dua ni. Satu struktur, yang ni struktur. Yang ni esei. Ni esei. Dia bagi gambar, soalan jawab esei. Ada isi, ada penaluan isi, 3 isi, kedua isi dan juga penutup. Itu nanti saya detailkan lah. Okey. Bila dah masuk untuk SEM 2, kita lebih kepada belajar lukisan. Okey, dalam semester 2 ni kita hanya perlu belajar 2 bab, iaitu lukisan saja, iaitu pengkaryaan, setting tadi yang saya cakap, kena lukis benda yang ada depan mata. Dan yang bab kedua, perekaan. Okey. Perekaan, ni lebih kepada pengkaryaan lah. Okey, lukis set garpu dengan ni. Ni lukis ayam. Ni lebih kepada pengkaryaan, bukan perekaan. Pengkaryaan. Macam ni. Lukisan pengkaryaan yang ni. Lukisan perekaan yang ni. Tak nampak lah ada muka saya kat sini. Okey, lukisan imitasi. Lukisan pengkaryaan lebih kepada lukisan imitasi. Mana lukisan yang perlu lukis dengan melihat objek yang berada di depan mata. Apa yang ada depan mata tu, lukis balik. Okey, lukisan pengubahan. Lukisan yang memerlukan pelajar melukis suatu gubahan dari subjek matter yang diberi. Contoh saya cakap tadi, dia bagi contohnya buah peria. Hasilkan jadi mainan kanak-kanak. Jadi kamu kena lukis lah.
3 bentuk reka bentuk mainan kanak-kanak. Kemudian nanti dia akan jadi satu produk dan kena warnakan. Itu nanti saya detailkan lagi. Okey. Itu nanti saya detail lah. Setakat ni kita hanya nak taklimat kamu lah. Taklimat apa kita nak belajar sebenarnya dekat seni visual ni kat 1, 2, 3 SEM ni. Saya just bagi yang dasar saja. Saya tak masuk dalam. Nanti bila dalam kelas baru kita lebih teliti Okey, tak ada skema sangat. Okey. Kemudian pelajaran SEM 3, SEM 3 ni buat kerja khusus lah, kerja khusus. Tak ada dah nak teori tak ada. SEM 2 pun tak ada teori, tak ada belajar teori, just lukis. SEM 3 pun lukis je. Cuma yang ni lukis dan kena buat lukis karya yang besar macam ni, besar macam ni. Tengok soalan lah. Kadang besar, kadang lebih besar ataupun lebih kecil. Tapi setakat ni makin besar makin besar. Okey, bentuk soalan bersifat terbuka, nanti ujiannya merujuk kepada satu bidang sahaja. Pengisian karya, soalan projek, 2 soalan diberikan jawab 1 daripada soalan. Dia bagi 2 soalan sama ada perekaan ataupun pengkaryaan. Kalau pengkaryaan macam catatan, okey, buat lukisan, buat arca, buat cetakan. Kalau perekaan, tadi pengkaryaan kalau perekaan soalan contoh buat grafik, maksudnya kena design benda kat dalam komputer, design baju, design logo ke, ataupun corak, ataupun design mascot, ataupun design automobil, ataupun buat apa lagi interior design, kena design macam bentuk bilik dah ada katil apa semua. Tu agak sukar lah. Kalau siapa yang minat boleh buat. Okey, tu SEM 3 punya. Okey, proses pembelajaran dia macam mana yang berlaku pada SEM 3? Okey, yang pertama kamu kena hasilkan ni yang pertama, perlu menghasilkan karya mengikut tema dan kehendak soalan. Lepas tu buat pameran macam gambar ni, ada pameran, ada orang datang beri ucapan, nampak tu ada banner kat sini kan. Ni pelajar lah duduk ni duduk dengar. Contoh ni ada perasmi lah kan kita jemput ataupun pengetua ke. Kalau COVID dah tak ada, kena buat lah macam ni. Kalau COVID masih lagi berterusan 4-5 tahun, tak ada pameran lah. Hanya ada hanya sekadar berkata-kata je lah. Kan ada pameran tapi tak ada. Ataupun pameran kat dunia maya ke, pamer dekat dalam macam ni. Macam GM ni kan. Okey, mengendalikan pameran di sekolah. Ada markah semua ni ada markah. Ni ada markah, sini pun ada markah. Kemudian yang ketiga, apresiasi visual ni di mana kamu kena presentkan apa yang kamu buat. Macam contoh kat sini, ni ada student kan. Ni student ni sebenarnya dia tengah berdiri, terpotong kepala ni. Okey, ni sepatutnya tak ada orang lah. Okey. Lepas tu nanti saya ataupun ada pihak MPM datang sendiri dan dengar apa yang kamu bentangkan mengenai karya yang kamu buat ni. Ada markah juga. Okey, jadi ada 3 perkara lah yang kamu kena buat dalam masa SEM 3. Okey, format kertas soalan dia macam mana? Okey, kertas yang pertama, soalan dia terdiri daripada 3 bahagian iaitu ada bahagian A, B dan C. Untuk SEM 1 lah. SEM 1 kena jawab periksa. Kena belajar ikut buku ni. Okey, buat latihan macam biasa lah. Macam belajar buku sejarah semua tu kan. Okey, jadi kena ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Atau bahagian A tu apa? Bahagian A tu ada mengandungi 4 soalan struktur. Soalan struktur tu macam mana? Soalan struktur tu dia soalan pendek. Contohnya, siapa nama kamu? Jawab. Nama saya Muhammad Hafiz bin Suhaimi. Tu soalan pendek. Okey, bahagian B mengandungi 4 soalan esei. Okey, pilih dia 4 soalan, jawab 2 saja. Esei ni buat karangan, ada pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3. Buat 2. Daripada 4 soalan, pilih 2. Tu bahagian B. Bahagian C pun ada 2 esei pula. Bahagian C, esei juga. 2, buat 1. Pilih 1. Okey, 15 markah. Bahagian B 15 markah. Bahagian A, ingat 30 markah saja. Masa membutuhkan ialah 2 jam. Okey, kertas 2 pula. Okey, ini lukis je. Kita dah belajar dulu lukis. Nanti soalan sama ada keluar yang gubahan ataupun setting. Okey. Sama ada ini atau ini. Jadi kita kena belajar dua-dua. Sama ada keluar soalan yang diletak set minum petang ke benda, tak kisahlah apa-apa barang dia letak, kita kena lukis benda yang ada depan mata. Ataupun dia bagi gambar. Contohnya macam cakap tadi, pria, kamu ubah jadi mainan kanak-kanak. Gubahan, tu dipanggil gubahan. SEM 2. Masa itu kan ialah 3 jam. Ni biasa petang. Start pukul 2 petang sampai pukul 5 petang periksa. Ni mengantuk. Okey, tapi dah lukis tak mengantuk lah. Seronok lah lukis kan. Okey, SEM 3. SEM 3 ni ada 2 soalan juga. Perekaan ataupun pengkaryaan. Nanti MPM akan keluarkan soalan. Kita pilih, kita bincang. Dan kamu pilih apa nak buat. Dan kita akan jalankan kerja tu semasa 3 bulan. Ataupun sepanjang SEM 3 tu lah sampai siap. Biasanya kalau ikut pada takwim, biasanya lah
Patutnya lah, tapi sebabkan COVID ni dah jadi, takwim dah lari. Bulan 9 macam tu dah pameran. Lepas tu bulan 10 dah settle. Lepas tu kamu tak payah belajar teori seni dah. Yang mana nak ngulang je lah. Okay, settle. Okay, itu sahaja taklimat mengenai seni visual. Jadi harap dapat membantu kamu memahami apa itu seni visual. Subjek seni visual ni macam mana yang kamu nak tahulah. Okay, untuk lebih mendalam, bagi yang pilih subjek seni, nanti dekat kelas ke ataupun PDPR, kalau ada PDPR ni kat kelas PDPR lah, saya akan terangkan lebih detail lah macam mana SEM 1 tu apa nak belajar, SEM 2 tu apa detailnya, SEM 3 apa detailnya. Tapi secara dasarnya itulah dia subjek seni visual 970 yang kamu perlu tahulah secara dasarnya apa yang kamu akan pelajari di pada subjek seni visual. Okey, harap dapat bantu kamu. InsyaAllah kita berjumpa lagi di kelas PDPR yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.